Time tu, kecil pun keluar daripada kereta dan menuju ke lift. Bila sampai ke tingkat 3, kecil akan naik tangga untuk ke bilik atas. Dia akan nampak rooftop hotel tu. Dekat kawasan rooftop hotel, macam ada satu kelibat. Seorang perempuan berbaju putih lusuh, berambut panjang sampai ke paras lutut. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan turn on notification supaya anda tak terlepas mendengarkan kisah-kisah seram yang akan saya sampaikan dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jangan lupa untuk like, share dan komen video-video kami. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Macam biasa, untuk episod kali ni, saya ada 2 kisah seram yang akan saya kongsikan kepada semua penonton channel ni. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Kisah yang pertama ini diberi tajuk Cik Ponti di Bumbung Hotel. Kisah ni diberikan oleh salah seorang penonton channel ni yang ingin dikenali sebagai Kecik. Masa tahun 2012, Kecik berumur 11 tahun. Mak Kecik ni bekerja sebagai manager hotel dekat Kuchai Lama, Kuala Lumpur. Macam biasalah, kalau anak manager hotel ni, biasanya diorang akan menetap dekat bilik hotel secara free. So, satu malam, Kecik dan adik-beradik dia serta dengan mak Kecik menetap dekat bilik hotel yang mak dia bekerja tu. Nak dijadikan cerita, malam tu mak Kecik nak pergi NSK sebab nak pergi shopping barang sikit. Bila semua orang dah siap, so satu family ni pun turun masuk dalam kereta. Sebelum mak dia nak bawa kereta, mak dia check dulu dekat dalam beg. Kod-kod ada barang tertinggal. Memang betul, mak dia tertinggal kat NSK dekat dalam bilik. Selalunya mak-mak ni biasalah kalau beli barang dekat pasar raya, mestilah nak harga yang lebih murah. So, dah ada kad tu, mestilah digunakan dengan sebaik mungkin kan? Mak Kecik masa tu cakap dengan akak dan adik kecik, "Kakak, adik, pergi tolong ambilkan kad NSK mama, tertinggal lah dalam bilik." Tapi, adik dan kakak kecik, biasalah, masing-masing menolak lah. Tak nak pergi sebab semua orang takut nak naik balik dekat dalam bilik. Time tu, mak Kecik pun cakap, "Okey, kalau tak ada siapa nak ambil kad mama, kita tak payah pergi NSK." Senang cerita. Kecik masa tu bila dengar mama dia warning macam tu, dia apa lagi? Cepat-cepatlah tawarkan diri. Yelah, takutlah dia. Sekarang tak dapat pula barang mainan yang dia nak beli. Biasanya kan, kita ni budak-budak kalau ikut mak bapak pergi supermarket, semata-mata nak beli mainan je. Last-last, Kecik cakap macam ni, "Tak apalah, biarlah abang pergi ambil." Time tu, Kecik pun keluar daripada kereta dan menuju ke lift. Dia naik lift ke tingkat 3. Bila sampai ke tingkat 3, Kecik akan naik tangga untuk ke bilik atas. Dalam perjalanan dia menaiki tangga tu, dia akan nampak satu kawasan rooftop hotel tu. Sedang Kecik naik tangga tu, perlahan-lahan dia boleh nampak dekat kawasan rooftop hotel macam ada satu kelibat. Seorang perempuan berbaju putih lusuh, berambut panjang sampai ke paras lutut. Tapi kaki perempuan tu tak jejak lantai. Kecik masa tu, bila ternampak aja kelibat perempuan tu macam tu, dia terfikirlah juga dalam hati, ada korang berdiri macam tu, kaki tak jejak kat lantai. Yelah, budak kecil umur 11 tahun kan. Confused lah juga Kecik masa tu. Bila aja Kecik tersedar yang sebenarnya dia nampak tu bukan manusia yang normal sebab kaki dia tak jejak lantai, terapung-rapung je. Tapi dia fikirkan, kalau dia tak ambil kad NSK mama dia tu, dia tak dapatlah mainan yang dia nak. So, nak tak nak, Kecik berlari naik ke tingkat bilik dia dan terus ambil kad NSK mama dia. Lepas saja dia capai kad NSK mama dia, dia pun terus turun tangga dan nak pergi ke lift tingkat 3. Dalam perjalanan dekat tangga, sekali lagi, dia nampak perempuan tu masih ada dekat situ. Tapi, perempuan tu berdiri dekat sikit dengan tangga. Kecik apa lagi? Bila dah nampak keadaan macam tu, cepat-cepat dia lari, turun ke arah lift. Bila Kecik masuk lift, dia seorang aja dekat dalam lift. Tapi, dia rasa macam ada orang dekat belakang dia. Kecik kuatkan semangat dia, turun juga dekat bawah sebab dia nak cepat-cepat sampai dekat kereta. Bila aja sampai dekat kereta, adik dengan kakak dia tanyalah Kecik, "Bang, kenapa muka kau nampak pucat je ni?" Kecik tak bagi tahu pun dekat mama dan adik serta kakak dia apa yang dia nampak malam tu. Sebab dia tak nak takutkan dia orang. So, sampai sekarang, family Kecik tak tahu pun apa yang sebenarnya Kecik nampak malam tu. Menurut kata Kecik, dekat hotel tu sendiri ada kisah dia. Masa hotel tu mula siap dibina, selang sebulan ada kes bunuh dekat hotel tu
yang mana ada 3 perempuan ni jadi mangsa bunuh. Ketiga-tiga mereka dipancung kepalanya. Lepas tu, perkara yang paling kejam sekali, 3 kepala perempuan yang dibunuh tu diletakkan di atas shilling salah sebuah bilik yang ada dekat hotel tu. Lepas 3 bulan kejadian kes bunuh tu, salah seorang pekerja terjumpa 3 kepala diletakkan dekat atas shilling salah sebuah bilik dalam hotel tu. Satu bilik tu dah bau busuk. Yelah, dah lama sangat bangkai kepala tu ada dekat atas shilling. Kes ni dah jadi kes polis. Sampai sekarang tak tahu apa motif pembunuh tu buat macam tu. Dan untuk menjaga nama baik hotel tu, kes tu ditutup. Pengajaran untuk cerita yang pertama ni, kalau kita menginap dekat mana-mana hotel, terutama hotel yang kita tak biasa tempat tu, nak pergi mana-mana, eloklah berteman. Jangan pergi seorang-seorang. Sebab kita tak tahu apa salah silah hotel tu dan apa kes pernah terjadi dekat hotel tu. So, sentiasalah jaga diri dan bentengkan diri kita dengan amalan-amalan, zikir, selawat dan selalulah memohon pertolongan Allah agar dilindungi selalu. Kisah yang kedua ini bertajuk Kubur Imam Dihurung Ribuan Kunang-Kunang. Kisah kedua ni saya kategorikan sebagai salah satu kisah yang legend lah, sebab ianya berlaku pada tahun 1988. Dikongsikan oleh seorang makcik yang ingin dikenali sebagai Makcik Zubaidah. Nak memudahkan cerita, saya akan panggil Zubaidah je. Pada suatu malam, selesai je solat maghrib, Zubaidah ni dah bersiap-siap. Dia nak keluar rumah untuk pergi ke sebuah pasar malam yang terletak 200 meter je daripada rumah dia. Masa Zubaidah berdiri dekat depan pintu rumah dia, spontan mata dia terarah dekat kawasan tanah perkuburan. Waktu siang memang nampak jelas sangat dari rumah Zubaidah ni batu nisan yang tercacak di kawasan tanah perkuburan tu. Mengikut kata Zubaidah, kawasan tanah perkuburan tu memang dah lama dah dibuka sejak tahun 1900 lagi. Malah, di situlah jasad para peneroka yang membuka penempatan awal di pinggir bandar Kuala Lumpur disemadikan. Zubaidah dah biasa dah dengan pemandangan kubur tu. Cuma malam tu dia rasa hairan sebab bila dia nak keluar je, dia ternampak kat kawasan perkuburan tu ada satu cahaya. Cahayanya dari jauh macam cahaya lampu gasolin. Siapa pula yang meninggal tu? Zubaidah masa tu tertanya-tanya sebab dia hairan. Rasanya sejak siang tadi dia tak ada pula dapat berita. Kalau ada berita kematian dekat kawasan perumahan dia. Lagipun suami Zubaidah ni merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa setempat. Biasanya kalau ada kes-kes kematian, suami dia lah antara orang yang terawal diberitahu. Bang, ada orang meninggal ke? Nampak macam ada orang nak kebumikan jenazah je. Ada cahaya dari sini. Suami Zubaidah yang bernama Hamid menjawab, lah, tak ada orang bagi tahu pun. Tak apa, biasa pergi tengok kejap. Hamid pun bingkas bangun dan capai kunci motosikal lalu beredar daripada rumah. Selepas Hamid keluar, Zubaidah setia menanti di rumah. Hasrat hati dia nak pergi pasar malam tu terpaksa dibatalkan sebab dia asyik tertanya-tanya siapa sebenarnya yang meninggal malam tu. Lebih kurang setengah jam kemudian, Zubaidah dengar bunyi motosikal suami dia memasuki pekarangan rumah. Zubaidah terus pergi ke pintu, tapi sempat juga Zubaidah meninjau ke arah tanah perkuburan tu. Yang peliknya, cahaya yang mula-mula dia nampak tadi tu dah tak ada dah. Kawasan tanah perkuburan tu pun dah kembali suram. Bila Hamid masuk aja rumah, Hamid cakap macam ni, tak ada siapa-siapa pun yang meninggal. Mana ada orang kebumikan jenazah? Zubaidah bertanya sekali lagi, kalau macam tu, cahaya apa yang saya nampak tadi? Suami Zubaidah masa tu hanya diam je bila ditanya soalan bertubi-tubi. Tapi bila diasak oleh Zubaidah, barulah Hamid nak buka cerita. Mengikut kata Hamid, selepas dia meletakkan motosikal, dia terus berjalan kaki memasuki kawasan tanah perkuburan. Memang dari jauh lagi dia dah nampak cahaya seperti mana isteri dia bagi tahu tadi. Semakin Hamid mendekati kawasan perkuburan tu, semakin terang cahaya yang dapat Hamid lihat. Tapi semakin dia nak dekat tu pun semakin berdebar-debar juga dalam hati Hamid ni. Bila dia melangkah aja mendekati kawasan kubur yang bercahaya tu, dia pelik sebab tak ada orang pun dekat kawasan tanah perkuburan tu. Macam tak ada pun pengebumian sebenarnya. Kalau ada pengebumian, mestilah ramai orang kan? Tapi memang tak ada seorang pun orang yang ada dekat kawasan tanah perkuburan tu selain daripada Hamid. Kawasan tanah perkuburan tu sunyi, sepi je. Bila Hamid sampai aja dekat depan cahaya tu, Hamid terpana. Tahu tak apa yang sebenarnya dia nampak? Hamid nampak ada beribu-ribu kunang-kunang yang tengah mengelilingi dan menghurungi sebuah kubur. Kubur tu tanahnya masih merah lagi, macam baru saja dikebumikan. Hamid masa tu memang terkaku dan terpana melihat situasi yang dia nampak. Kawasan dekat sekitar kubur tu pun jadi terang disebabkan ada ribuan kunang-kunang tu. Tapi tak lama, mungkin kunang-kunang tu tahu
ada mata manusia yang memerhati, kunang-kunang tu berterbangan berkeliaran meninggalkan kawasan kubur dengan sekelip mata. Kawasan kubur tu pun dah jadi gelap balik. Bila Zubaidah dengar je cerita Hamid tu, Zubaidah pun tanya, kubur siapa bang? Dia pelik lah. Dia rasa macam nak tahu sangat kubur siapa yang Hamid maksudkan. Kubur Tuan Guru Haji Abdul Rahman, jawab Hamid. Masya Allah, Zubaidah terdiam. Haji Abdul Rahman tu lebih mesra dipanggil Haji Rahman, baru aja meninggal 3 hari lepas disebabkan oleh serangan jantung. Tapi Zubaidah tak hairan lah kalau kubur Haji Rahman diterangi oleh ribuan kunang-kunang. Tahu tak sebab apa? Mengikut kata Zubaidah, dia kenal sangat dengan Haji Rahman ni. Semasa hayat Haji Rahman, dia merupakan seorang imam di kawasan perumahan Zubaidah. Malah Allahyarham juga merupakan seorang guru yang mengajar mengaji. Bukan saja mengajar mengaji kanak-kanak, tapi juga untuk orang-orang dewasa. Dan banyak kalilah juga golongan orang kaya yang duduk di sekitar kawasan perumahan Zubaidah tu memanggil Haji Rahman untuk belajar mengaji dan belajar agama. Allahyarham Haji Rahman ni dulu mengajar orang mengaji dengan sangat ikhlas. Dia tak pernah pun minta sebarang bayaran. Zubaidah pun antara salah seorang anak murid Haji Rahman. Sempatlah juga Zubaidah khatam 2 kali semasa dia menjadi anak murid Haji Rahman waktu belasan tahun dulu. Mengikut kata Zubaidah, Allahyarham ni dulu seorang yang warak, alim, pendiam, dan dia memang tak suka berborak-borak menghabiskan masa dekat kedai kopi macam orang-orang lain. Malah Allahyarham ni dulu seorang yang sangat rajin tau bantu isteri dia buat kerja-kerja rumah macam memasak dan sidai baju. Tak pernah pun dia merungut bila dia tolong isteri dia buat kerja-kerja rumah. Selalunya, kebanyakan orang anggap yang kerja-kerja rumah ni isteri yang patut buat kan. Tapi Haji Rahman ni sangat membantu isteri dia dalam membuat kerja-kerja rumah. Lagi satu, masa hayat Haji Rahman ni dulu, dia suka sangat menghiburkan kanak-kanak. Dia suka bagi gula-gula dekat kanak-kanak. Lepas tu, hati dia akan terhibur lah bila nampak kanak-kanak tu semua gembira dapat gula-gula. Selain daripada tu, Zubaidah ada bercerita juga yang dia pernah dengar zaman dulu-dulu lagi, masa Haji Rahman ni muda-muda, ada satu kisah yang orang-orang tua pernah ceritakan yang mana kain serban Haji Rahman ni pernah dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Ceritanya, pada satu malam di bulan Ramadan, masa tu dah 10 malam terakhir. Macam biasa, Haji Rahman ni akan pergi ke masjid atau surau untuk dia qiyamul lail dalam pukul 3 atau 4 pagi. Sewaktu Haji Rahman ni nak ambil wuduk, dia letakkan dulu kain serban dia dekat tepi kawasan kolah, yang mana kawasan kolah tu dekat sangat dengan pokok kelapa. Bila selesai aja dia ambil wuduk, dia tengok kain serban dia dah tak ada, dah hilang. Dia mencari-cari lah juga di sekitar kolah tu sama ada kain serban dia terjatuh ke, termasuk dalam longkang ke, tapi tak jumpa. So, dipendekkan cerita, bila hari dah siang, satu kampung heboh, semua nampak kain serban Haji Rahman berkibaran dekat atas pucuk pokok kelapa. Pokok kelapa tu adalah pokok kelapa gading yang tinggi dia dalam 15 kaki tau. Tinggi sangat. Memang satu kampung boleh nampak macam mana kain serban Haji Rahman tu berkibaran dekat atas. Dari situlah satu kampung heboh bercerita dan kaitkan kisah kain serban Haji Rahman ni dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin waktu Haji Rahman sedang ambil wuduk tu lah waktu pokok kelapa tu mungkin tengah bersujud kepada Allah. Jadi disebabkan serban Haji Rahman tu dekat dengan pokok kelapa, sebab itulah serbannya tersangkut di pucuk pokok kelapa tu. Haji Rahman ni pun memang orang ni warak, dihormati, dan sebab itulah tak mustahil semua perkara ni boleh berlaku kepada dia. Begitulah serba sedikit kisah pada tahun 1988 yang diceritakan oleh Zubaidah. Ajaran daripada cerita yang kedua ni adalah sewaktu hayat kita ni, penuhkanlah diri kita dengan membuat amalan-amalan kebaikan kepada Allah, dan di samping tu berbuat baiklah kepada manusia. Yang kedua, contohilah sifat-sifat Allahyarham Haji Rahman yang diceritakan oleh Zubaidah. Rajin-rajinkanlah membuat kebaikan dengan keluarga kita. Para suami tu, rajin-rajinkanlah membantu isteri dalam membuat kerja-kerja rumah. Bukan ke itu salah satu sunnah dan sifat-sifat mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah juga kan sukakan budak-budak rajin bantu isteri dia dekat rumah. Korang semua tak nak jadi macam Rasulullah ke? Sekian saja untuk episod kali ini. Kepada yang belum follow lagi TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Yang berminat untuk kongsikan cerita-cerita seram ataupun pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh emailkan di email yang tertera di screen ataupun di description. Akhir kalam, semua yang berlaku di alam maya ini kadang-kala memang tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja untuk episod kali ini. Semoga anda semua terhibur. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.